Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya kepada Surau Haji Musa. Kita teruskan pengajian kita dengan kitab Tafsir Ar-Rahman. Kita sambung dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat 87 ya. Ayat 87 hingga ayat 78 ya. Ayat 77 hingga ayat 80 insya-Allah. Sebelum itu biasa kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Baik, maksud ayat yang ke-77 iaitu lanjutan daripada di mana ceritanya di mana Bani Israel ya, iaitu mereka ini telah salah mengaku bahawa Isa itu adalah Tuhan ya. Ataupun dalam konsep Trinity. Jadi mereka maksudnya mereka ni dikatakan kufur, mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan daripada itu, qul ya ahlal kitab ya, katakanlah wahai ahli kitab ya, katakanlah ya, iaitu Nabi Muhammad katakanlah wahai ahli kitab ya, kepada ahli-ahli kitab, iaitu kitab yang dimaksud ahli kitab ni iaitu kitab Taurat ya, kitab Zabur ya, kitab Injil ya, ahli kitab yang beriman dengan kitab-kitab tersebut ya. Janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada ahli kitab ya, bahawa mereka ni janganlah melampau-lampau ya, melampau-lampau dalam agama. Di sini maksudnya dalam dari segi kepahaman tadi ya, sampai menyebabkan mereka itu jadi sesat ya. Antaranya pahaman yang Trinity tadi itulah yang mengatakan bahawa Allah tu, bahawa mengatakan Isa itu adalah Tuhan yang mereka sembah, sedangkan Isa itu
adalah makhluk Allah, dan Isa sendiri mengaku bahawa dia adalah makhluk Allah, manusia, ya, bukanlah Tuhan yang sepatutnya disembah. Isa memerintah mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan yang melampau inilah maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya Nabi berpesan kepada mereka, wa ahli kitab, jangan, Allah pesan jangan melampau-lampau dalam hal ini, ya. Dan melampau itu dalam mendustakan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab Zabur dan juga kitab Injil. Sebelum ini, ya, sebelum itu iaitu kitab Zabur dan juga kitab Injil, juga kitab Taurat. Dan mereka ini mendustakan kitab-kitab tersebut. Bukan hanya setakat mendustakan kitab-kitab tersebut, bahkan ada daripada kalangan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, ya, dengan kitab-kitab itu mereka dustakan, dan ada sebahagiannya yang dibunuh. Ini tindakan yang melampau yang mereka lakukan. Jadi keadaan ini sesat, ya, menyesatkan. Sebelum itu maksudnya ada orang yang sebelum itu sesat dan menyesatkan, dan sekarang pun kamu pun kalau dalam keadaan begitu, maka kamu digolongkan dalam golongan orang yang sesat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 78, ya, lu'inal ladzi nakafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, jadi Allah, orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel. Jadi orang Bani Israel ni ada yang beriman dengan kitab mereka, ada yang tak beriman. Maksudnya orang yang Bani Israel, ya, orang-orang kafir maksudnya tak beriman ni, Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur, telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur dan Injil. Dalam kitab Zabur dan Injil ni, Zabur itu diturunkan kepada Daud dan Injil turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam kitab-kitab ini, ya, maksudnya dengan lidah Nabi Daud, ya, dengan lidah Nabi Isa alaihi salam melaknat mereka ini, ya. Melaknat mereka ini maksudnya dengan tindakan-tindakan melampau mereka, ya. Terutama sekali tentang dikatakan tadilah, iaitu tentang mengatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan yang mereka sembah, dan Maryam itu merupakan ibu, ataupun ibu kepada anak kepada Tuhan yang ibu kepada Tuhan yang mereka sembah, kan. Dan mereka ini juga digolongkan dalam golongan orang yang dikatakan sentiasa menderhaka, ya. Dia menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pencerobohan mereka ke atas perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab Zabur dan kitab Injil. Jadi apa yang disebut dalam kitab Zabur dan kitab Injil itu mereka sanggah, ya. Mereka tak terjemahkan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjemahkan mengikut kehendak hati nurani mereka sendiri, ya. Jadi inilah yang dikatakan penderhakaan, ya, mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceroboh undang-undang ataupun peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang diturunkan kepada mereka melalui nabi-nabi mereka, iaitu Nabi Daud, iaitu kitab Zabur, dan Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Inilah pencerobohan yang mereka. Jadi mereka ini dilaknat oleh nabi mereka sendiri, ya, oleh nabi mereka sendiri, dilaknat oleh Isa. Kalau katakan Bani Israel tu, orang Kristian tu macam katakan Nasrani itu, maksudnya mereka dilaknat. Nabi Isa pun tak mau, ya, tak suka dengan tindakan mereka itu, mengangkatkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Okey, yang itu di antara disebutkan. Jadi dalam ayat ini nak menjelaskan kepada kita bahawa Bani Israel yang tak beriman, ya, mengikut kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, ya, yang mereka menyanggah segala apa yang ada dalam kitab itu, maka golongan-golongan ini adalah golongan yang dilaknat, ya. Mereka ini dilaknat oleh Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ataupun Nabi Daud ini ialah daripada kitab Zabur, juga Nabi Isa daripada kitab Injil. Di dalam kitab-kitab mereka itu dah Nabi mereka dah sebut, mereka ni orang yang tak beriman ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ke-79, ya.
ayat seterusnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larang sesama sendiri. Ini tindakan melampau mereka ini tadi, dari perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan, demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Jadi mereka ni buat, kita kata, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Zabur dan kitab Injil ini, dan juga melalui utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan, iaitu Nabi Daud dan Nabi Isa ini, ya. Jadi mereka ini tak larang, mereka ni tak melarang antara satu dengan yang lain. Mereka ni orang kata macam buat ikut sama saja, ya, pemikiran mereka itu, tak larang. Ini satu perkara yang mungkar, koklah ada golongan yang nak larang mereka supaya jangan buat benda ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, mereka tidak begitu. Bahkan mereka ini biar begitu kata saya, ya, tidak berlarang-larangan di antara mereka sendiri. Mereka suka dengan keadaan itu, kan. Berbanding dengan kita umat Nabi Muhammad, ada golongan yang orang kata ini yang dikatakan amal ma'ruf nahi mungkar, ya, yang ada suruh buat kebaikan dan suruh mencegah kemungkaran, ya. Jadi mereka tidak ni melampau, mereka ni sampai peringkat yang macam itu, ya. Maksudnya kemungkaran tu memang berluar-luasa berlaku, tak ada siapa yang nak larang mereka, ya. Dan mereka tidak orang kata mengambil tindakan untuk ini keadaan yang melampau yang mereka lakukan, ya. Contohnya misalnya kita katakan satu kisah dulu di mana di sebuah perkampungan nelayan di mana mereka ni dilarang supaya menangkap ikan pada hari Sabtu, ya. Sebab itu hari merupakan hari yang diutuskan kepada mereka untuk supaya mereka beribadat. Mereka tak boleh bekerja lain untuk mencari rezeki, ya, ataupun untuk kehidupan dunia. Mereka kena gunakan hari itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka langgar perintah itu. Mereka tangkap juga ikan pada hari tersebut, kan. Ini perkara-perkara mungkar, perkara-perkara penderhakaan yang mereka lakukan terhadap, ya, Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab yang diturunkan, iaitu kitab Zabur dan kitab Injil tadi. Ini antaranya, ya. Jadi maka ni itu dikatakan mereka ni melampau, ya. Semuanya tak kisah, maksudnya begitu, ya. Berbanding dengan umat Nabi Muhammad, maksudnya ada golongan yang menegakkan kebenaran, ya. Bila berlaku kemungkaran, ya, ada golongan yang menegur, ya, tindakan itu. Ini antara perkara yang dilaknat oleh Nabi mereka kerana tindakan melampau mereka ini. Kemudian ayat ke-80, ya, insya-Allah, tara kasiran minhum yatawallawna allazina kafaru. Engkau melihat banyak dari mereka menjadikan orang-orang kafir musyrik teman rapat mereka. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an saqitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka pada hari akhirat kelak, iaitu kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka pula tetap kekal dalam azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi inilah keadaan yang berlaku kepada mereka, ya. Bahkan kemelampauan mereka itu disebut dalam ayat ini, mereka ni menjadikan orang-orang musyrik teman rapat mereka, ya. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadi kawan rapat kepada mereka. Jadi mana mungkinlah mereka akan ditegur apabila mereka melakukan perintah-perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang macam ini, orang-orang yang dikatakan menjadikan orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ataupun musyrik ini yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini
teman mereka, teman hidup mereka, maka sebenarnya mereka ini menempah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari akhirat nanti mereka akan dirmuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini akan dikekalkan dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini juga dapat kita faham bahawa kita tak boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kafir ataupun orang musyrik. Tak boleh berkawan dengan mereka, ya. Dalam hal-hal yang berkaitan yang boleh menyebabkan mereka ni akan mengambil tindakan merosakkan kita, apatah lagi merosakkan agama kita. Jadi maksudnya ini kita kena fahamlah, ya. Jadi boleh kita berkawan, tapi berhati-hati dalam keadaan ini supaya jangan berkawan dengan mereka itu, menjadikan teman mereka itu yang mana boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan perancangan syariat yang kita akan laksanakan. Dan kadang-kadang mereka ini tak suka dengan apa yang kita lakukan. Bila kita berkawan dengan mereka, ada perkara-perkara yang dilakukan di mana mengabaikan kita ke arah untuk melaksanakan syariat kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia-manusia yang semacam ini, maksudnya tak boleh kita berkawan dengan mereka. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terjatuh, kita katakan tunduk dengan mereka, sebab kita berkawan dengan mereka, kita tunduk dan patuh dengan mereka, sehingga akan menjejaskan akidah kita, menjejaskan keadaan beribadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun keturunan kita, ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan yang macam ini, maksudnya mereka ni akan kekal dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini disebutkan dalam ayat yang ini. Jadi kesimpulan daripada ayat yang kita baca, 4 ayat ini, dapat kita fahamkan yang pertama tadi, iaitu bahawa Bani Israel ini bukan sahaja dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tingkah laku perangai mereka seperti mana diceritakan sebelum ini, bahkan Nabi mereka sendiri pun tak suka, dengan mereka ini yang tak beriman, dengan tindakan mereka yang melampau, sehingga menyebabkan mereka ini tidak ada sikit kesedaran pun untuk, kita katakan, nak menegur apabila berlakunya satu kesilapan dan kesalahan, ataupun sengaja tak mau tegur, kerana apa? Kerana atas tindakan-tindakan tertentulah. Kalau kita hari ini tak tegur, tak apa, diamkan diri saja, kerana apa? Kerana ada kepentingan kepada diri kita dan sebagainya, ataupun keluarga kita, ataupun keadaan pengaruh kita dan sebagainya. Ini dilarang. Jadi manusia yang seperti ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab ini, menjelaskan kepada kita bahawa ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini diseksa di hari akhirat nanti, insya-Allah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi itulah sampai ayat ke-80. Dan sebelum kita akhiri sikit pengajian kita pada malam ini, jadi saya nak sambung sikit cerita berkaitan dengan Maryam, iaitu ibu kepada Isa alaihi salam. Hari itu kita ambil sikitlah, sekali satu pengajian kita ambil sikit cerita dia supaya dapat kita tahu, berkenaan dengan keluarga yang dikatakan Nabi Isa ini, jadi seperti yang lepas saya terangkan bahawa Isa ini, iaitu anak, iaitu ibunya Maryam, dan Maryam itu adalah bapanya iaitu Al-Imran, Al-Imran. Dan Imran dia bernazar, dia kata kalau dapat anak, maka dia akan, anak laki-laki, dia akan hantar ke masjid lah. Ataupun kalau kita katakan orang Nasrani, dia kata gereja lah, itu rumah ibadat, untuk bertugas di sana. Dan bila lahir saja anak dia, berdoa, dapat anak, tapi anak tu bukanlah anak laki-laki seperti mana yang dicadangkan. Itu disemadikan. Misalnya dalam ayat Quran disebut, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim ala Imrana alal alamin. Artinya firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya bahawa Allah Taala juga memilih Adam dan Nuh, memulia Adam dan Nuh dan segala keluarganya, Ibrahim
dan keluarga Imran. Ini keluarga Imran ni maksudnya keluarga Isa alaihi salam, ya. Isa alaihi salam. Imran ni, sebab kalau kita kata Isa dengan Imran ni maksudnya datuk dia lah, kita katakan begitu kan. Jadi bila dah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa Allah memuliakan, ya, keturunan-keturunan ini, iaitu siapa dia? Adam, ya, Nuh, ya, Ibrahim dan Imran. Ini golongan-golongan yang kita katakan kalau silsilah ini daripada Adam ni sampailah kita katakan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan sebagainya, maka di sini termasuklah yang dikatakan keluarga Imran, ya, dimuliakan mereka ini. Jadi kemuliaannya apa? Iaitu kemuliaannya diberi anak, ya, diberi seorang anak, cadangnya laki-laki untuk dijadikan seorang pengabdian ataupun seorang abid yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dapat perempuan. Oleh kerana nazarnya itu, maka dia hantar juga, ya, masa kecil-kecil lagi dia hantar juga ke gereja ataupun ke masjid ataupun ke rumah ibadat, ya, untuk diserahkan ke sana, kan. Bila sampai di sana, maka diterima, ya, dan diserahkan kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria lah yang menjaga dia ni masa dia itu. Bila Nabi Zakaria jaga, bila dia dah mak dia tinggal, mak dia bapak dia ni meninggal semasa Maryam ni masih kecil lagi. Kalau sirahnya lebih kurang Nabi Muhammad SAW lah. Jadi masa kecil lagi dah maknya dengan bapaknya dah tak ada, kira yatim piatu lah dia ni, kan. Jadi akhirnya dia dibelah oleh Syuaib lah, oleh Zakaria, ya, oleh Zakaria, iaitu kalau Zakaria pun bukan bapa saudara dia, bukan orang lain, ya. Jadi bila dibelah oleh Zakaria, bila sampai umurnya kita kata bila bapak dia dah tak ada, jadi ramailah orang-orang yang ada di Baitul Maqdis ketika itu, ya, itu abid-abid atau orang dikatakan pendeta-pendeta Yahudi, ya, ataupun dikatakan zuhud, ahli-ahli zuhud, orang yang kuat beribadat lah, ya, mengikut Bani Israel ni, daripada Bani Israel ni, mereka ini menganggap bahawa Maryam ni bukan satu diberi ketinggian kepada dia, satu penghormatan di mana suka, semua orang suka dia, kan. Bila dia dah keadaan mak dia tak ada apa, tak ada, dia jaga. Jadi diceritakan bahawa 12,000, ya, 12,000 abid ataupun pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Baitul Maqdis itu nak menjaga dia, nak menjaga Maryam ni dikatakan di pusat di tempat beribadat itulah dia, ataupun di gereja itu, ataupun di istilah kita masjid lah, ya, jaga mereka. Jadi bila keadaan itu, mereka mohon kepada Nabi Zakaria untuk supaya diberi kepada mereka untuk dijaga. Jadi dalam hal ini berebut-rebut mereka ini, tapi Nabi Zakaria ni dia lebih, ya, lebih tahu, ya, dia lebih dekat, ya, kalau dibandingkan dengan 12,000 orang ni, dia merupakan orang yang kita katakan yang sangat zuhud lah, kita katakan, tinggi, ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Isa katakan, Nabi Zakaria kata kepada mereka, jadi kamu baliklah dulu, ini malam nanti aku berdoa, ya, supaya dapat ditentukan siapa yang nak diberi amanah untuk menjaga Maryam ini. Jadi bila sampai pada waktu malam dia berdoa, dan doanya dipohon oleh Allah Subhanahu Taala, maka kedengaran suara menyerukan, ya, supaya semua pendeta-pendeta tadi, abid-abid tadi, ataupun kita kena ahli-ahli zuhud tadi itu, ya, supaya membawa pena mereka, ya, pen mereka, sebab ketika itu masing-masing ada pen mereka, dan pen besi macam ini, supaya dicampakkan dalam satu bekas yang berair, dan kalau sekiranya timbul, maka dialah yang berhak untuk menjaga Maryam ini, kan. Jadi bila berita sampai esoknya paginya, maka semua 12,000 orang, semua orang itu bawa pen masing-masing lah, ya, untuk nak pergi campakkan dalam air supaya nak tengok keadaan tu timbul tak timbul pen mereka itu. Termasuklah Nabi Zakaria, dia pun campak. Bila dia campak, maksudnya cuma Nabi Zakaria yang, orang kata, pena dia yang timbul. Jadi dialah orang yang berhak untuk menjaga, ya.
yang disebut oleh Nabi Zakaria lah, selepas dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perintahkan kepada mereka semua supaya berbuat demikian. Jadi bila dia jaga dah, maka dia pun, Nabi Zakaria sediakan tempat, disediakan tempat yang kita katakan diberi pakaian dan sebagainya kepada Maryam ini, ya, disediakan tempat, kita katakan kalau sana, kalau kita mihrab ataupun istilahnya tempat dia beribadat, di masjid itu ataupun di gereja itu. Dan di samping itu juga dia diberi pelayan kepada dia, 4 orang perempuan yang solehah lah, yang untuk melayan dia, menjaga dia. Dan makanan dia akan dibawa oleh Nabi Zakaria lah, setiap hari Nabi Zakaria akan bawa makanan bagi kepada dia untuk dia makan, kan? Jadi biasanya bila umur dia kita katakan lebih kurang dalam 12 tahun, ya, 12 tahun umur dia, maka ketika itu Nabi Zakaria ajarlah dia, ya, dengan ilmu-ilmu agama, ya, iaitu dan juga perkara-perkara untuk berbuat kebaktian, ya, bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat dan sebagainya. Jadi bila dia belajar itu, ya, maka keadaan dia itu, maksudnya dia dengan ilmu yang dia dapat daripada Zakaria itu, dengan Nabi Zakaria yang ajar pada dia itu, maka dia melaksanakan amalan itu, iaitu amalannya pada waktu siang dia berpuasa, pada waktu siang dia berpuasa, dan pada waktu malam dia semayang, kita kata semayang, ya, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rutin dia, ya, berdasarkan ilmu yang diajarkan, dan juga berbakti, ya, berbakti kepada orang lah, maksudnya. Contohnya kalau Nabi Zakaria bagi kepada dia makanan, jagung dan sebagainya, jadi satu untuk dia berbuka puasa dan satu lagi untuk dia sedekahkan, ya, kepada orang lain. Itu amalan yang dilakukan, istilah konsep yang macam itu. Jadi pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita katakan kebaktian yang dilakukan itu teruslah sampai dia meningkat, kita katakan dewasa. Daripada dia kecil, umur 12 tahun itu, sampailah dia meningkat dia dewasa. Kemudian sampai ke satu ketika, ya, dalam Al-Quran disebutkan bila Nabi Zakaria ni nak hantar makanan kepada dia, ya, tiba-tiba Nabi Zakaria tengok ada makanan di depan dia, ya. Dalam Al-Quran disemadikan dengan ayat yang dikatakan anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ya. Dia kata ini, dia kata apa yang Nabi oleh kerana dia terlupa nak hantar makanan tu, bila nak pergi hantar, tengok makanan dah ada dah, kita kata. Makanan tu pula makanan yang berbeza, ya, daripada makanan yang buahnya mungkin bukan musim itu, tapi ada, kan. Kemudian ditanya, mana kamu dapat makanan ini? Jadi dia kata kata Maryam, huwa min indillah, dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, maksudnya Allah akan beri rezeki itu kepada siapa yang dia nak, yang itu yang dimaksudkan. Jadi bila tengok keadaan itu, maka Nabi Zakaria dalam hatinya mengatakan, ini merupakan satu kelebihan yang ada kepada Maryam ini, kan. Jadi itulah sampai sikit kisah yang berkaitan dengan Maryam ini yang disebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah selepas itu nanti kita akan sambung, selepas dia sampai ketika dia dah dewasa, ya, dia beribadat, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia keluar. Sebab apa? Sebab ketika itu dia akan diperintahkan kepada dia untuk dia melahirkan anak, yang namanya Isa alaihi salam. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Di sebentar setakat itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya wal zina wal riba wal mihana wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan.
an baladina hadza khassa wa an sa'ira biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.